Alright, Alhamdulillah kita dah bersiaran daripada Zaidah Ibrahim Food Studio. Kak Zaidah dah ada, ready, dah tersedia dah di sini untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Assalamualaikum semua. Harapnya anda semua sihat-sihat belaka ya. Kak Zaidah perlu macam mana hari Alhamdulillah, ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Apa khabar semua, Bel? Itulah. Rasanya semua pun sibuk jelah dengan chores harian kan. Tapi ada masa untuk tonton Jangan lupa sentiasa sediakan masa betul. Anda untuk program Jom Masak Kak Zaidah, sebab waktu live ni lah waktu yang you all boleh dapat pelbagai tips daripada Kak Zaidah. Resepi baru, resepi mudah, resepi yang ada resepi yang mungkin perempuan tak pernah dengar ya. Kita boleh kongsi. Dan seperti biasa, minta love, like, komen dan share banyak-banyak. Share banyak-banyak video live kita ni. Okey, sebab kita sekarang ni actually memberi laluan. Actually. Sebenarnya kita memberi laluan untuk viewers kita yang selalu menonton kita untuk mendapat notifikasi. Mungkin ada macam, alamak, bila tengok notifikasi barulah, Kak Zaidah tengah live. Jadi bila anda kongsikan lagi video-video live kita ni, okey, jadi kongsikan banyak-banyak, ramai lagi yang boleh tonton. Betul, Bel. Sebelum kita mulakan, jadi kita memberi laluan kepada you all. Ramai yang memberi salam ni Kak Zaidah. Waalaikumsalam pada semua yang memberi salam. Assalamualaikum juga ya. Hai. Ada yang say hi Kak Zaidah. Senapas. Hai. Alright, okey. Sikit lagi dan kita akan mulakan masakan. Kita tunggu sekejap ya. Hari ni buat lauk nampaknya. Kita akan masak lauk lah. Seperti biasa, minta love, like, komen dan share banyak-banyak ya, supaya boleh kongsi lagi resepi dengan saudara mara, friends dan apa kata orang tu, friends yang kenal, friends yang tak kenal. Yang tak kenal ni melalui Facebook lah ya. Tak pernah bersuah muka. Tapi boleh sharing. Okey. Alright, dah ramai dah ni Kak Zaidah. Kita mulakan lah. Jangan tunggu. Alright, jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Assalamualaikum semua viewers. Alright, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk masak daging goreng Thai ala Kak Zaidah. Dia asal-asalnya daging goreng Thailand tetapi Kak Zaidah dah olah sikit lah ikut kita punya selera ya. Alright. Okey, bahan-bahan untuk daging goreng ala Thai style Kak Zaidah atau ala Kak Zaidah. Kak Zaidah guna kat sini daging. Daging ni dia Kak Zaidah beli lebih kurang 1,5 kilo daging ya. Okey, ni rupanya. 1,5 kilo daging direbus. Kak Zaidah slice dulu dia, kemudian saya rebus dia hingga dia kering. Maksudnya tak ada langsung air dalam bekas yang kita rebus. Sama ada perempuan rebus pakai pressure cooker ataupun pakai slow cooker atau pakai periuk ke whatever, direbus hingga dia betul-betul kering, airnya betul-betul kering. Tak ada langsung air di kuali ataupun di periuk ya. So dia akan jadi macam ni, dia akan jadi macam berminyak. Tu ya, berminyak. Padahal kita tak goreng pun dia ya. Kita rebus hingga dia kering. Okey, ni rupanya dagingnya. Alright, kemudian kita guna juga berapa biji ni kentang tadi? Lebih kurang 4 biji kentang. Kita potong wedges macam ni ya. Kemudian digoreng. Goreng tanpa apa-apalah, goreng biasa. Ya, hingga dia empuk. Kemudian Kak Zaidah guna dekat sini untuk sayur-sayur dia. Saya guna bell pepper ataupun capsicum. Hijau 1 biji, kuning 1 biji, merah 1 biji. Bawang besar sebanyak 2 biji. Juga potong dadu besar. Kita potong dadu besar jadi dia tak lecuh lah nanti. Okey. Kemudian Kak Zaidah guna lebih kurang garang ya. Kita pakai 1 sudu makan lada yang telah dikisar. Lebih kurang dalam 5 tangkai lada kering lah ya. Kemudian 4 hingga 5 ulas bawang putih dimayang. Kita pakai juga sedikit daun limau. Ini optional, nak pakai boleh, tak nak pun tak apa. Kemudian Kak Zaidah nak buat sos dia. Kita guna lebih kurang garang 1 sudu makan brown sugar. Kita guna juga nampla ataupun sos ikan. Kita guna juga sedikit air limau. Kalau tak ada air limau macam ni, perempuan boleh guna air limau nipis fresh lah. Maksudnya diperah limau nipisnya. Kemudian kita pakai juga sedikit soya sauce, light soya sauce. Kita pakai juga lada hitam, serbuk lada hitam ataupun lada hitam kasar, lada hitam ditumbuk kasar. Macam ni ya. Okey. Ni saja bahan-bahan. Nanti kita akan
sertakan resepinya ya. Okey, pertama sekali perempuan perlu panaskan minyak di kuali. Tak perlu banyak minyaknya ya. Sedang-sedang aja. Tapi yang paling penting ialah dagingnya ni ya. Daging ni perempuan rebus hingga kering airnya. Jadi dia pastikan dia kering. Jadi nanti dagingnya dia akan manis dan dia akan cukup rasa. Ya, dan dia akan sedikit berminyak ya, minyak dari dia macam pecah minyak gitu kan. Okey, sementara kita nak tunggu minyak kita panas, kita akan bancuh nak buat sos dia. Nak buat kicap dia. Ya. 1 sudu makan brown sugar. Kita akan taruh, letakkan, campurkan nampla ataupun sos ikan sebanyak 2 atau 3 sudu makan. Kemudian kita letakkan sedikit soya sauce. 2 sudu makan soya sauce. Ini semua masin ya. So kita tak perlu lagi guna garam untuk sos tu. Untuk kita punya ni. Okey, dan air limau. Air limau 1 sudu. Okey. Sedapnya bau. Okey, kita akan kacau dia. Okey. So kita panaskan minyak, tumiskan bawang putih dulu. Tumiskan bawang putih. Bawang putih dihiris. Okey, tumis bawang putih. Kemudian kita masukkan bawang besar. Dua biji ya. 2 biji bawang besar. Sebab Kak Zara masak banyak ya. Saya masak 1,5 kilo dagingnya. So kalau sos sos kita tak ada kat rumah, kita nak guna kicap guna garam lah. masin boleh ke? Kicap masin boleh lah. Kicap masin biasa. Okey, kita akan masukkan lada hitam. Lada hitam ni terpulang. Wow, nampak tu. Cantik ya lada hitam dia ni. Ya. Ni lada hitam Sarawak ya. Lagi pula dari Sarawak. Wow. Okey, Kak Zada masukkan lada yang sebanyak ni, satu sudu makan. Kak Zada nak akan pedas lada ya. So kita letak sedikit lada. Okey, masukkan sos yang kita dah bancuh semua ni tadi. Wow. Masak dia senang je, Bel. Baunya pun. Kan? Dah bau dah kan? Ya. Okey, kita masukkan semua ini. Capsicum. 3 warna ada hari ni. 3 warna. Menarik lauk kita hari ni. Berwarna-warni. Okey, kita masukkan daging. Wow, this is the best part. Look at that. Wow. Okey. Sedap ni ya. Ya Kak Zada. Ni boleh makan dengan nasi, boleh meratah dia saja pun dah just nice lah kata orang. Ya, dah boleh bau yes. masam dia, manis dia. Masin dia pun dah boleh yes. sebab kan dah boleh bau ada dah nampla kan? tu. Ada nampla. Serba-serbi lah. Serba-serbi cukup rasa ya. Ya. Kalau perempuan rasa kurang masin, tambahkan nampla. Ataupun tambahkan soya sauce. Sebab nampla kalau banyak sangat pun tak sedap ya. Dia macam dia ada bau. Dia ada bau. Bau dia tu tak berapa enak sangatlah kalau terlebih. Lepas tu bau-bau yang lain semua hilang sebabkan dia. Sebabkan dia. Okey, nampak tu cantik Bel? Ya.
Masih ada lagi yang baru tune in ni Kak Zaida. Kita buat apa ni Kak Zaida? Masak apa ni? Kita masak goreng daging goreng ala Thai. Cara Kak Zaida, style Kak Zaida. Daging goreng Thai ala Kak Zaida. Terbalik pula ala dia tu. Nampak tu? Ini gatah pun sedap ni Kak Zaida. Yes, tak payah makan dengan nasi ya. Gatah dia pun boleh, ataupun kalau nak makan nasi pun boleh ya. Kak Zaida, kalau buat macam Subway tu kita beli roti yang panjang roti kapitkan, masukkan dalam. Ni sedap ni. Okey, kita make sure that daging dia masak bersama dengan sos-sosnya tadi itulah. Okey, Kak Zaida akan sprinkle sikit daun limau. Ini optional. Kalau you suka letak, tak suka pun tak apa. Ya. Dia bagi menambahkan sikit bau lah. Bau wangi. Bau wangi. Yalah. Okay, last sekali kita masukkan kentang. Kentang ni bila masuk dah tak boleh nak balik-balik sangat lah. Dia tak cantik kentangnya. Okey, siap dah. Senang aja Bel hari ni. Saya tutupkan api ya. Nampak tu. Sedap ini perempuan. Dia lain sikit rasa daripada daging-daging goreng seperti biasalah. Warnanya pun cantik. Perfecto momentum. Kan? Nampak sedap. Nampak sedap, nampak apa ya? Boleh meratah ya kalau tak nak makan dengan nasi. Sedapnya Kak Zaida. Okey, Kak Zaida, Bel dah tak sabar dah ni. Nak Bel nak rasa ke? Kita nak berata. So good. Ya, kita tak angkat pinggan ni. Nampak tu. Sedap sangat ni. Sedap ni Bel. Yes, look at that. Dia tak ada kuah ya, dia goreng garing gini. Goreng kering. Tapi perempuan, make sure that you rebus dagingnya sampai kering. Tak ada air. Lepas tu biarkan balik-balikkan dalam kuali atau dalam periuk tu. Nanti baru dia jadi dagingnya baru manis. Kita boleh rasa manis daging tu. Dia macam cukup rasa bila kita rebus macam tu ya Kak Zaida. Yes. Macam semua flavor daripada daging tu keluar dan dia tak ada air, tak ada apa ya. Dia masuk balik dalam daging tu. So jadi you macam preserve lah rasa dia dekat setiap daging tu, setiap kepingan daging. Masya-Allah. Ini boleh juga kita buat untuk anak-anak kecil ya. Dia tak pedas. So kalau let's say macam tak nak pedas langsung, macam mana Kak Zaida? Jangan takutlah cili merah tadi tu. Cili blend tadi. Ladi hitam kena letak. Pepper kena letak sebab pepper tu yang buat dia ada smell. Kalau tak dia flat sangat nanti. Right. Wow. Sedap kan? You Kak Zaida. Simple and nice. Yep. Simple dish and nice. Buat pun sekejap aja. Cuma nak merebus daging dia je lah. Makan masa sikit lah. Mungkin dalam 2 jam. Tapi sambil-sambil kita boleh buat kerja lain Bel. Betul. Macam contoh kita nak sediakan bahan-bahan dia. Kita dah siap awal-awal So jadi bila daging tu dah siap rebus, dah habis dah kering dah air dia. So jadi kita tinggal pindahkan ke kuali lain untuk masak. Untuk masak. Dah siap. Terus hidangkan panas-panas. Biasa ni hidangan ni kita masak waktu kita nak makan ni. Ya, dihidangkan panas-panas. So bila simple kita aja. nak serve baru kita masak. Dah siap semua bahan-bahan dia kan. Lepas tu kita just tumis-tumis, angkat. Can smell bau dia sedap ya. Kak sedap. So good. Look it. Okay, tambahkan lagi hiasan dengan daun limau. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa daun limau ni. Ya, just to get the smell. Itu so je. So kalau inspirasi makanan bahagian Thai ya, di Thai cuisine ni memang komplit ya, ada masam, ada manis, ada bau, masin, pedas. Komplit. Pedas. Itu memang wajib. Dalam setiap meal dia mesti ada 4 komponen ni tak boleh miss. Bel, kalau tak nak pedas, kalau nak pedas lagi boleh ketuk cili padi. Ketuk cili padi dan digoreng sekali. Sedap kan sedap. Sebab kita tak boleh pakai cili merah banyak sangat. Cili blend tak boleh pakai banyak sangat, dia nanti dah jadi macam sambal pula. Ya. Kan? Alhamdulillah, siap dah.
Alhamdulillah, siap dah menu yang senang ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Senang yang amat. Tak sampai 15 minit dah siap kan Zaida? Macam mana? Ya ke? Macam mana tu? Tantas 10 minit je. Saya tak tunjuk tadi macam mana saya rebus sebab kalau nak tunjuk rebus lama ya. Okey lah, macam ni lah. Kalau kita campur dengan rebusan, sebab kita sementara nak rebus tu, it take about half an hour to 40 minutes. Betul tak Kak Zaida? Betul. So jadi waktu tu lah untuk you all sediakan bahan-bahan yang macam bahan lain, Kak Zaida potong-potong bahan lain. Jadi lebih kurang dalam 2 jam dah boleh masak. Betul. Cuma perempuan boleh siap untuk awal-awal simpan dalam fridge. Ya. Tapi dagingnya kalau nak buat sedap, you must make sure that bila perempuan rebus daging, mesti rebus hingga kering. Baru dia dapat daging tu yang manis dan rasa cukup semua pada daging tu. Serba-serbi. Kena kering tu tau, tak mau ada air. Kalau you angkat daging yang without yang tak kering, nanti daging tu agak rasa macam flat rasa macam daging yang ampas lah. Ini kalau perempuan rebus hingga betul-betul kering dan bagi dia, lepas tu balik-balikkan sekejap, walaupun dia dah kering, balik-balik dengan api panas, api besar, dia akan manis daging tu nanti. Tu yang paling penting untuk buat lauk, untuk buat masakan ni. Nak pula masakan yang kering macam ni. Jadi kita nak kita perlukan daging tu kena sedap. So jadi bila kita masak macam ni, macam cara Kak Zaida rebus tu, kita dah tak payah dah pakai beef stock ke. Tak payah. Dia memang dah cukup semua. Dia punya rasa kita dah kekalkan dekat dalam setiap irisan daging tu. Jadi daging tu itself dah cukup sedap. Saya so sendiri cerita-cerita ni Kak Zaida, saya pun describe daging ni dah berair dah mulut. Yes, betul Bel. Pasal selalunya kita rebus daging, kita kan ada air Pasal hari ni kita tak masak menggunakan air daging. Jadi kita rebus, kita nakkan daging tu itself. Kadang-kadang ada setengah orang masak ni, dia buat half cook ya. Dia masih dalam juicy tu dia potong dan dia goreng. Tapi saya tak suka pula makan daging macam tu. Saya kena rebus je hingga betul-betul empuk dan kering. Barulah sedap. Cuba. Saya tahu ramai yang tak tahu ni, rebus sampai airnya kering betul. Kalau kita guna daging batang pinang Kak Zaida, lagi sedap. Kena rebus juga. Daging batang pinang pun you kena rebus ya. You kena rebus sehingga dia kering. Dia kering dalam, kalau kita rebus pakai kuali ke, sampai kering. And then buka api besar, balik-balikkan daging tu. Nanti daging tu akan jadi macam little bit macam terbakar lah. Sikit. Tu yang daging tu sedap. Baru you boleh buat masakan macam gini. So jadi kalau kita nak rebus Kak Zaida, kita rebus air dia paras macam mana? Air paras lah, sama-sama paras. Tapi api jangan besar. Apa cara pun dalam 2 jam lah baru dia empuk. Dia akan 2 jam baru dia empuk. Kalau you pakai pressure cooker, tapi pressure cooker ni masalahnya air dia tak boleh kering. Dia kering dia meletup kan. Lain nanti jadi Kak Zaida. So let's say if you want to cook dengan pressure cooker, how about this Kak Zaida? So kita masak halfway. Halfway, lepas tu keluar, rebuskan sekejap sampai dia kering. Buka api besar. Yes. Bila dia kering tu, perempuan balik and then baru you dapat daging yang manis. Baru sesuai untuk masakan ni. Kalau tidak, tak sesuai. Kalau you nanti you tak ada rasa apa pada dagingnya. Pasal daging kita tak marinate, tak apa ya. Betul. Jadi dia tak ada rasa apa. Masya Allah. Thank you so much Kak Zaida. Ada tips baru untuk cara kita nak preservekan rasa daging tu Sebab saya sendiri memang peminat beef. Ya, betul. So jadi kita nak beef tu, kita nak memang ada flavor dia. Kita tak nak kacau flavor daging tu sendiri. Kita tak nak rasa kosong pada beef tu. Lainlah kalau macam kita masak berkuah. Kalau masak berkuah, kita boleh makan dengan kuah, dia berendam dalam kuah. Tapi kalau jenis masakan yang kering macam ni, goreng kering macam ni, daging tu kena sedap. Betul. Daging tu memang kena sedap. Kalau dengan lauk, dia ada rempah lain. Dia berendam lain. Lama-lama pun dia akan berendam, lauk tu akan masuk dalam daging tu. Tapi kalau macam ni, tak ada. So kalau daging dia tawar, dia tak akan jadi sedap. So what you can do is, you kena rebus hingga air dia kering. Lepas tu balik-balikkan sekejap, bagi dia macam berwadah hangit-hangit sikit. Tu yang sedap tu daging tu. Dan kita masak sikit dengan sos dan dengan apa yang Kak Zaida tunjuk tadi, dah cukup perfect untuk kita ratah ataupun makan dengan nasi dan makan dengan roti juga boleh. Inilah sepatah kata Bel, buat macam apa? Subway. Sandwich tu. Kita letak pula kepingan-kepingan cheddar. Dimakan bersama ni. Macam-macam lah boleh dibagaikan dengan resepi macam ni. Simple and nice ya.
Ya. Okey, ada yang tanya ni Kak Zaidah, macam mana nak dapatkan produk-produk Kak Zaidah? Ada yang tanya tu beg kat dekat belakang tu ada kicap dan juga dan juga biskut di belakang Kak Zaidah tu. Ini biskut-biskut dah nak keluar untuk raya. So nanti kita akan buat review untuk biskut-biskut kita. Okey, for those yang nak bertanya mengenai produk Kak Zaidah, boleh WhatsApp kita di nombor 011 11204733. Okey, 0116420199 dan nombor yang ketiga 0116464742. Kita ada 3 talian untuk perempuan nak bertanya atau nak membeli produk-produk dari Kak Zaidah ya. So okey, harap perempuan berpuas hati dengan resepi kita hari ni. Senang aja hari ni, tetapi nak kena tahu juga caranya untuk nak masak dia ya. Nampak simple, tapi to get rasa yang sedap dia ada cara dia, iaitu yang Kak Zaidah explain tadi, daging kena rebus hingga kering. Perempuan kena rebus hingga kering ya, baru dapat daging yang sedap. Okey Bel, selesai sudah, alhamdulillah. Okey, nampak cantik ni kita punya resepi kita dan senang, mudah juga buat dia ya. Okey, so insyaAllah kita jumpa di lain masa dan ketika dan harap perempuan boleh mencuba resepi ni ya. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum, bye.